Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab pada malam ini kitab Taqribul Ikhwan, pada halaman yang ke-23, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan pasal ada padanya pada zat Allah Ta'ala, dan dengan sebab ada padanya pada Allah Ta'ala sifat itu, iaitu sifat kalam, maka sedia kala dan senantiasalah maka sedia kala dan sentiasalah ia Allah Ta'ala mensediakan perkataan ataupun sedia kala dan senantiasa nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia Allah Ta'ala kehendak. Jadi kita sambung lagi di mana pembicaraan kita tentang bahasan sifat kalam. Wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan sifat kalam, yang di antara nama bagi ilmu ini, ilmu akidah, salah satu namanya ilmu kalam. Ilmu tauhid dikenali juga dengan ilmu kalam, dikenali juga ilmu akidah, dikenali juga ilmu sifat 20, dan berbagai-bagai nama. Di antara nama bagi ilmu akidah, ilmu kalam. Sebab apa dinamakan ilmu kalam? Kerana salah satu pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, salah satu daripadanya sifat kalam. Kerana itu dinamakan ilmu ini ilmu kalam. Sebagaimana kita panggil tahiyat. Sebab apa dipanggil tahiyat? Sebab salah satu daripada juzuk-juzuk bacaan kita ada perkataan at-tahiyyatul mubarakatus salawah hingga akhir. Panggil bacaan itu tahiyat. Tahiyat. Ataupun panggil juga tasyahud. Sebab apa panggil tasyahud? Sebab ada dalam bacaan tersebut asyhadu alla ilaha illallah hingga akhir. Demikian juga ilmu yang kita bicara ni, ilmu akidah ni, nama dia salah satunya
ilmu kalam. Sebab apa nama ilmu kalam? Kerana ada salah satu daripada perbahasan di dalam ilmu tersebut dibahaskan tentang sifat kalam. Ini sifat kalam Allah. Lalu apakah yang dikatakan sifat kalam? Yang mana apabila kita berbicara berkaitan dengan sifat kalam, kita perlu memahami 4 perkara. Kalau kita tidak faham 4 perkara ni, kita akan keliru. Yang mana satukah sifat, yang mana satukah bukan sifat. Kerana kalam dalam bahasa Melayu kita terbahagi kepada 4. Yang pertama, kalam dengan makna kalam ismi. Kalam ismi ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita perkata. Apa dia perkata? Satu sifat yang ada pada Allah sedia kala lagi. Itu nama dia perkata, sifat Allah. Ada satu sifat di Allah Ta'ala, nama dia sifat perkata. Di Allah tu ada sifat kalam, kalam perkata. Sedia kala lagi Allah bersifat dengan sifat tersebut. Hak ni sifat Allah ni. Ni yang pertama ni, qadim, lagi azali sifat ni. Ada di Allah Ta'ala, nama dia sifat perkata, ataupun dalam bahasa Arab sifat kalam, dengan makna kalam ismi. Itu yang pertama. Ini azali, qadim. Yang kedua, bila sebut kalam, ada kala dengan makna kalam nafsani. Ini ulangan hak terdahulu. Ada kala dengan makna kalam nafsani, ataupun disebut juga kalam nafsi. Kalam nafsani. Kalam nafsani ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu, cadangan nak berkata. Cadangan nak berkata. Itu dia panggil kalam nafsani. Cadangan nak berkata. Tak kata lagi, tapi cadang-cadang nak berkata. Maka kalau di Allah Ta'ala, sedia kala lagi Allah cadang nak berkata. Sedia kala lagi. Pada azali lagi Allah cadang nak berkata. Makhluk-makhluk tidak ada lagi pada ketika tu. Kerana Allah tu qadim. Allah ada sedia kala. Allah bersifat dengan sifat kalam, bersifat dengan sifat perkata, sedia kala lagi, azali lagi, tiada terdahulu. Maka Allah cadang nak berkata. Allah cadang nak berkata, hamba-hamba makhluk-makhluk dia, malaikat belum ada lagi. Sedia kala lagi Allah sudah cadang nak berkata. Itu dinamakan kalam nafsani. Bandingan, ini bandingan sahaja. Kita kembali kepada kita hak makhluk, nak banding. Kita ada sifat kalam. Kita makhluk ni ada juga sifat kalam. Tapi hak makhluk lah. Allah tu hak qadim, sedia kala. Hak kita ni hak makhluk. Allah jadikan di kita sifat kalam. Sebab itu kita tidak bisu. Kalau tidak ada sifat kalam di kita, kita bisu. Tengok orang hak bisu tu, dia tidak ada sifat kalam di dia. Allah tak anugerahkan sifat di dia. Sifat kalam namanya. Sifat perkata. Sebab tu dia bisu. Walau dia ada mulut. Walau dia mulut ada. Kita ada mulut. Tapi di kita ada sifat. Sifat perkata di kita. Dengan sifat ni lah kita boleh nak bercakap. Kita tak bisu. Baik. Lalu tu, dah di kita ada sifat perkata. Hak kita ni makhluk. Baru saja Allah beri pada kita. Bukan qadim. Ni sifat makhluk kita ni. Sifat perkata kita.
maka kita ni katakan ada ceramah. Ceramahnya esok. Jadi hak esok kita nak kata tu, hari ni kita cadang dah. Apa hak kita nak kata esok? Esok baru kata. Tiba masa esok tu baru nak ceramahnya. Tapi di hari ni dah cadang dah nak berkata apa. Itu dia panggil kalam nafsani. Itu nak banding saja. Maka Allah Ta'ala dalam bahasan sifat Allah Ta'ala, Allah ada sedia kala Allah bersifat dengan sifat kalam pada sedia kala. Lalu tu Allah sudah cadang pada sedia kala lagi dia nak kata apa-apa dengan makhluk dia. Makhluk dia belum ada lagi, Allah je ada. Maka dia sudah cadang dah pada sedia kala lagi dia nak bercakap dengan siapa? Nabi Adam. Nanti Nabi Adam dicipta. Waktu tu Nabi Adam tak ada lagi. Nabi Adam bukan qadim, bukan sedia kala, baru je dicipta. Allah hak sedia kala. Maka Allah bersifat dengan sifat kalam sedia kala. Allah cadang berkata-kata sedia kala lagi. Nak bercakap dengan siapa? Dengan Nabi Adam ke? Dengan malaikat nanti dan sebagainya. Itu dia panggil kalam nafsani. Hak sifatnya, hak pertama tadi, ada pada Allah sifat kalam, sifat perkata. Hak tu hak sifatnya. Manakala Allah tu sedia kala lagi bersifat dengan sifat kalam, dia cadang nak berkata tu pada sedia kala. Kemudian yang ketiga dinamakan kalam masdari. Kalam masdari ni terjemahan dalam bahasa Melayu berkata-kata. Berkata-kata. Maka berkata-kata ni iaitu Allah berkhitab, Allah berkhitab, Allah berfirman. Hak ni dinamakan kalam masdari, yang ini baru. Hak ni baru. Hak yang ketiga ni baru. Dua tadi qadim. Kalam ismi, perkata, qadim. Kalam nafsani, qadim. Yang ketiga kalam masdari, Allah bercakap. Dia bercakap. Bercakap dengan siapa? Dia bercakap dengan Nabi Adam. Hei Adam, jangan engkau dekati akan pokok ini. Itu Nabi Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Adam. Itu dia panggil kalam masdari. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Apa yang kamu pegang? Nabi Musa kata, aku pegang tongkat. Lemparkan tongkat engkau. Kemudian Nabi Musa lempar tongkat, jadi ular. Itu bercakap. Itu dinama kalam masdari. Adakah Allah bercakap tu sedia kala? Dah. Waktu itulah Allah bercakapnya. Bercakap dengan siapa? Bercakap dengan Nabi Musa, bercakap dengan Nabi Adam AS, bercakap dengan malaikat. Waktu malaikat tanya, ya Allah, sebab apa kamu nak jadikan manusia di atas muka bumi ni? Inni ja'inu fil ardi khalifah. Allah Ta'ala nak jadikan langit bumi, nak jadikan manusia sebagai khalifah di langit bumi. Malaikat tanya. Waktu itulah bercakapnya. Maknanya baru bercakap tu. Bercakap tu baru. Yang di Allah Ta'ala bercakap ni, Allah ada sifat kalam di dia. Lalu tu hak Nabi Musa dengar, hak maknanya apa tu? Hak didengari tu, itu dinamakan yang keempat, perkataan. Perkataan ni Allah jadikan. Allah jadikan makhluk baru juga. Allah jadikan, lalu tu dapat didengar oleh Nabi Musa. Apa yang Allah Ta'ala cakap. Hak cakap, hak perkataan dengar tu dinamakan kalam lafzi. Tu yang keempat. Jadi kalam ada 4 makna tadi. Yang pertama, sifat Allah Ta'ala, hak nak kita katakan, iaitulah sifat perkata ada di Allah. Maka sifat ni lah tidak berhuruf, tidak bersuara.
Hak kata tidak berhuruf, tidak bersuara tu sifat Allah tu lah. Bukan perkataan tu hak tidak berhuruf, tidak bersuara. Al-Quran tu kalau kita tengok Al-Quran berhuruf, bersuara. Berhuruf kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, tu berhuruf, bersuara. Tadi kata kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Al-Quran tidakkah kalam Allah? Al-Quran kalam Allah. Tapi kalam Allah makna yang mana? Ada 4 tadi. Makna yang mana? Yang keempat. Makna kalam lafzi. Ataupun kalam perkataan. Sebab tu kena faham 4 susunan tadi. Kalau tidak kita keliru. Sifat Allah Ta'ala sifat kalam. Kalam Allah, sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak suara. Kan Al-Quran itu huruf dan suara. Al-Quran kan kalam Allah. Kita tak tahu nak beza dah. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran huruf suara. Sifat kalam Allah sedangkan tidak berhuruf, tidak bersuara. Hak mana satu ni? Sebab tu kita kena tahu 4 perkara tadi. Al-Quran kalam Allah, sebut kalam Allah, tapi makna yang mana? Makna sifat ke? Makna yang kedua ke? Makna yang ketiga ke? Makna yang keempat? Makna yang keempat, iaitu perkataan Allah. Yang mana dia huruf suara yang Allah jadikan. Didengari oleh Nabi Musa ketika mana Allah bercakap dengan Nabi Musa. Itu dia panggil kalam lafzi. Tu 4 perkara itu perlu difahami. Perlu kita tahu. Supaya kita tak keliru tentang Al-Quran tersebut. Baik. Lalu kata pengarang rahimahullah ta'ala. Apabila dia telah bahaskan kepada kita apa itu sifat kalam. Yang mana sifat kalam Allah ini sedia kala lagi. Allah bersifat dengan sifat kalam. Dan pasal ada padanya pada Allah Ta'ala sifat itu, sifat kalam tadi, sifat perkata ada di Allah, maka sedia kala lagi lah dan senantiasalah Allah mensediakan perkataan ataupun sedia kala dan sentiasa lagi nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia Allah kehendak. Sedia kala lagi Allah sudah cadang perkataan hak dia nak bercakap dengan hamba-hamba dia, siapa hamba dia hak Allah Ta'ala kehendak bercakap. Sedia kala lagi Allah sudah cadang apa hak dia nak kata. Misalnya Allah nak bercakap dengan hamba dia hak dalam syurga kelak. Adakah Allah bercakap dah ketika tu? Tak lagi. Kita baru berada di atas dunia, belum lagi sampai kepada akhirat lagi. Bila masa bercakap pulanya? Itu dinamakan Allah cadang bercakap. Cadang bercakap sedia kala lagi dengan mereka-mereka ahli-ahli syurga kelak. Tak bercakap lagi, tapi cadang nak berkata. Kerana apa? Kerana Allah tak bisu. Kerana Allah bersifat dengan sifat kalam. Maka dia sudah cadang dia nak bercakap dengan ahli-ahli syurga umpamanya. Sedia kala lagi. Itu dinamakan kalam nafsani. Hak nombor 2 tadi. Kalam nafsani. Maka pasal sungguh, maka dengan sebab sungguh dan berlaku sungguh, perkara inilah, yakni Allah Ta'ala itu cadang untuk berkata pada sedia kala lagi. Dikatakan Allah itu, dikatakan Tuhan itu tidak diam. Maka Allah tak diam. Allah tak diam. Sebab apa? Allah cadang nak berkata pada sedia kala lagi. Ahli syurga Allah tak bercakap lagi. Allah cadang pada sedia kala lagi. Allah tak diam. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan bukanlah dikatakan tak diam itu, yakni bukanlah dimaksudkan tak diam Allah itu
dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama dengan tidak berhenti dan tidak putus-putus, bukan. Hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu dua perkara jua di sini, iaitu satunya ada sifat kalam padanya, yang kedua mensediakan perkataan atau nak berkata. Apa maksud dia? Sini dia payah sikit. Di sini tempat payah sikit. Dia nak sebut kepada kita, Allah tak diam. Apa makna Allah tak diam? Itu dia nak bahas tu. Dia nak bahaskan kepada kita apa maksud Allah tak diam. Allah tak diam dengan maknanya bukan dengan makna sekarang ni Allah duk bercakap tak diam duk bercakap. Sekarang ni duk bercakap lagi Allah. Bukan makna tu dia kata. Itu makna dia. Bukan makna tu Allah tak diam. Allah tak diam dengan makna tak diam hak lawan bagi Allah senantiasa duk cadang nak bercakap dengan hamba-hamba dia, hak antaranya dengan ahli syurga. Hak ahli syurga tak berlaku lagi. Sekarang kita berada di atas dunia baru. Allah tak bercakap lagi dengan mereka-mereka daripada kalangan ahli syurga. Maka Allah duk cadang nak bercakap ni, tak diam-diam, senantiasa Allah duk cadang nak bercakap dengan ahli syurga. Bukan dengan makna Allah duk bercakap sehingga sekarang duk bercakap tak henti-henti. Hak tu orang panggil apa begitu tu? Itu orang panggil orang tak betul. Duk cakap bobe. Misal kalau hak kita makhluk lah, duk cakap tak henti-henti bercakap. Bercakap memanjang, tak diam-diam, tak ada waktu dia diam. Ini salah pemahaman kalau faham gitu. Itu makna daripada kitab. Makna tak diam di sini dengan makna hak kalam yang kedua tu, kalam nafsani tu. Allah cadang nak bercakap dengan hamba dia, hak ahli syurga. Jadi Allah duk cadang tu sentiasa tu. Allah duk cadang nak bercakap dengan makhluk dia, hak ahli syurga kelak duk senantiasa duk cadang. Bukan sedang bercakap, cadang bercakap tu. Itu maksud dia. Situ dia payah sikit tu. Dia payah kat situ untuk kita faham. Tapi tak apalah. Kena ulang-ulang benda ni baru kita faham. Sebab sifat kalam ni antara sifat yang paling payah untuk kita faham. Sifat kalam lah hak payah sekali. Sebab itu dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Tapi tak payah mana kalau kita kerap belajar, kita kerap mendengar topik ni dengan guru lain pula, maka kita akan nampak. Tapi hak empat tadi tu kita kena catat. Kalau tak catat hak tu, guru lain datang pula jadi pening pula. Hak mana pula ni? Ya empat tu asas. Kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Ada empat tadi. Hak tu kata kunci dia untuk memahami sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kata dia sebagaimana yang disorehkan dengan yang kedua di dalam kitab yang bernama Tawdih Al-Aqaid, dan juga difahamkan dengan selatas-latas faham, dengan sejelas-jelas faham daripada ibarat kitab Aqaid Nasafi. Ada pun berkata, ini yang ketiga. Hak yang ketiga. Kalam ismi, kalam nafsani. Yang ketiga, kalam masdari. Yang keempat, kalam lafzi. Ini yang ketiga, yang keempat. Ada pun berkata, dan perkataan itu. Berkata tu kalam masdari. Perkataan itu kalam lafzi, yang keempat tadi. Maka hak dua-dua ni baru kedua-duanya. Hak ni baru, bukan qadim. Dan berputus-putus kedua-duanya. Bukan sama, bukan selalu bercakap. Ada waktu berputus, waktunya Allah tak bercakap. Itulah sebagaimana yang disorehkan di dalam kitab yang bernama Syarah Mulla.
dan adalah berkata-kata itu adalah daripada umurun iktibariyah, yakni perkara yang dikira-kira jua, bukan perkara yang ada kerana nama bagi tanya atau puji atau maki dan sebagainya. Kata pengarang kita, bercakap tu apa makna bercakap? Bercakap tu benda yang kita faham saja, benda yang kita reti di fikiran kita, bercakap. Saya ni bercakap. Apa yang tuan-tuan faham, saya sedang bercakap ni. Bercakap tu kita faham, dia sedang bercakap. Atau bercakap tu, berkata-kata tu dia panggil umurun iktibariyah. Umurun iktibariyah nama dia. Benda hak kita faham saja, bercakap. Satu perbuatan, kalau hak makhluk ni satu perbuatan yang mana bunyi suara kita tu, kita pun bercakap. Itu dia panggil umurun iktibariyah. Lalu tu hak kita dengar, nama dia perkataan. Saya sedang bercakap. Kemudian hak tuan-tuan dengar tu apa dia? Perkataan. Perkataan tu nama dia kalam lafzi. Hak saya duk bercakap ni, nama dia kalam masdari. Kalam masdari ni benda hak kita faham saja. Tuan-tuan dengar hak saya duk bercakap ni adalah perkataan. Maka perkataan tu apa dia? Dan perkataan itu nama Arab, nama bagi satu sifat, satu suara yang ada ia suara pada hawa, pada udara atau sebagainya. Hak inilah yang bangsa huruf dan suara. Hak ni baru berhuruf, ini baru bersuara. Perkataan tu baru huruf, baru bersuara. Habis kat situ. Biar dulu hak tu. Wallahu a'lam. Kita sambung pada lagi akan datang. Sebab berat. Tajuk ni berat. Jadi kita baca sikit lah. Sebab berat. Jadi kita tindan pula dengan kitab yang kedua, hak lebih ringan, iaitu kitab Muniyatul Musalli. Kita sambung pembacaan pada muka surat 29. Muka surat 29 kitab Muniyatul Musalli pada baris yang ke baris yang ke-15 daripada bawah. Kitab Muniyatul Musalli muka surat 29. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sunat yang muakkad. Ini kita bicara berkaitan dengan sembahyang sunat yang mana dituntut kuat dalam agama kita untuk kita buat. Antaranya apa? Iaitulah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih banyak dah yang kita bilang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pada malam ni pembicaraan berkaitan dengan sembahyang tarawih. Bagaimanakah lafaz niat solat sunat tarawih? Demikian lafaz niatnya. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Sampai kat situ lafaz niat. Allahu Akbar, itu bukan lafaz niat. Itu nak menunjukkan kepada kita niat tu mesti di dalam takbir. Itu kerana apa pengarang kita meletakkan sekali lafaz niat, lepas lafaz niat tu dia letak Allahu Akbar. Sebab apa? Allahu Akbar tu bukan lafaz niat. Itu adalah lafaz takbir. Ini nak isyaratkan kepada kita hak belajar, niat-niat ni mesti dalam takbir. Itu maksud dia. Bukan luar daripada takbir, ataupun bukan selepas daripada takbir, sebelum daripada takbir. Itu bukan niat yang nak mengesahkan sembahyang. Itu hanya lafaz sahaja. Itu bukan niat lagi. Usolli sunnatat tarawih, Allahu Akbar. Waktu kata Allahu Akbar tak niat. Hak niatnya sebelum tadi. Tu tak jadi. Dia mesti niatnya hak dalam takbir tu. Ketika mana kita kata Allah, ketika ni kena ingat dalam hati kita, kena sedar dalam hati kita, silau dalam hati kita, aku ni nak sembahyang tarawih.
bar. Habis. Tu panggil niat. Adapun hak kita lafaz tu, itu nak menolong. Nak tolong hati kita. Sebab tadi baru sahaja kita kata, sahaja aku sembahyang sunat tarawih. Mudah-mudahan ketika mana angkat sahaja tangan kita, waktu kita kata Allah, kita ingat aku ni nak sembahyang tarawih. Niat tu ketika mana takbir tu. Jadi lafaz niat dalam bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, akad takbir. Baik. Kemudian iaitu sembahyang tarawih ni, bilakah masuk waktu sembahyang sunat tarawih? Iaitu masuk waktu sembahyang sunat tarawih dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Tidak ada di malam-malam yang lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Dan waktu sembahyang sunat tarawih itu dikerjakan kemudian daripada sembahyang Isya. Dilakukan dia masuk waktu sembahyang sunat tarawih ini selepas daripada seseorang itu sembahyang Isya. Maknanya, kalau seseorang itu dia tak sembahyang lagi Isya, tiba-tiba dia sembahyang tarawih dulu, sah ke tidak? Tak sah. Kerana sahnya sembahyang tarawih itu, iaitu dia masuk setelah kita sembahyang Isya sempurna. Baru boleh kita sembahyang tarawih. Selagi mana orang tersebut tak sembahyang Isya lagi, nak sembahyang tarawih, tak boleh. Sehingga disebutkan dalam kitab fiqh, kalau orang ni dia sembahyang Isya, lepas dia sembahyang Isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sembahyang tarawih. Ketika mana dia dalam sembahyang tarawih, mungkin sudah 4 rakaat, 6 rakaat contohnya. Kemudian baru dia teringat, aku yakin hak sembahyang Isya aku tadi tu tak sah. Mungkin dia ada terkentut ke bagaimana. Dia yakin ni hak ketika mana dia sedang sembahyang tarawih contoh. Maka hak sembahyang tarawih hak dia buat ni tak sah dah. Dia kena sembahyang Isya balik, kena ulangi kembali sembahyang tarawih. Kerana sembahyang tarawih sah untuk disembahyangkan apabila seseorang itu telah sembahyang Isya. Bukan masuk waktu Isya maka boleh sembahyang tarawih, bukan. Kena sembahyang dulu sembahyang Isya, baru boleh sembahyang tarawih. Itu sembahyang tarawih. Maknanya kalau orang hak jenis nak tangguh-tangguhlah sembahyang Isya, mari sembahyang tarawih dululah, sembahyang Isya nanti, maka tidak sah sembahyang tarawih tersebut. Dia mesti sembahyang Isya terlebih dahulu, baru sah untuk sembahyang tarawih. Itu masuk waktu tarawih. Hingga bilakah sembahyang tarawih ni boleh dilakukan? Hinggalah keluar fajar, sehingga masuk waktu subuh. Maka habislah, tamatlah masa sembahyang tarawih. Nak sembahyang 3 pagi, sembahyang tarawih, boleh. Nak sembahyang tarawih pukul 4 pagi, boleh. Kerana sebelum masuk waktu subuh, barulah tamat. Bila masuk saja waktu subuh, barulah tamat waktu sembahyang tarawih. Ada air ya? adalah dituntut berjemaah. Sembahyang tarawih ini adalah dituntut berjemaah. Sembahyang tarawih, sembahyang yang dituntut untuk kita berjemaah. Bermakna kita sembahyang berjemaah, pada sembahyang tarawih mendapat fadilat 27.
Sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan kita yang lalu, sembahyang sunat yang disunatkan untuk kita berjemaah ada beberapa jenis. Pertamanya, sembahyang 2 hari raya. Yang kedua, sembahyang 2 gerhana. Yang ketiga, sembahyang istisqa, minta hujan. Yang keempat, sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan. Yang kelima, sembahyang witir dalam bulan Ramadan. 5 ni merupakan sembahyang sunat yang sunat untuk kita berjemaah. Maka kita sembahyang berjemaah 5 sembahyang sunat ni dapat pahala berjemaah, dapat pahala fadilat berjemaah. Adapun lain daripada tu, dia panggil sembahyang sunat yang tidak disunatkan kita berjemaah. Apa dia? Di antaranya sembahyang rawatib, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang duha, sembahyang isyraq. Banyaklah sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Ini bukan kategori sembahyang sunat yang disunatkan untuk kita berjemaah. Maka kalau kita berjemaah, dapat ke tidak pahala 27? Tak dapat. Tak dapat. Adakah ianya tidak diperbolehkan haram? Tidak, harus. Cuma soal dapat pahala ke tidak? Tak dapat pahala 27. Itu sahaja. Adapun kita buat juga, tak jadi masalah. Bukan kata jadi hukum haram dan sebagainya, tak. Cuma tidak mendapat akan fadilat 27 ataupun 25 daripada kelebihan sembahyang berjamaah. Adapun sembahyang sunat tarawih ni, sembahyang yang dituntut untuk kita berjamaah. Berapakah rakaat sembahyang ini? Iaitu rakaat sembahyang apa ni? Sembahyang tarawih 20 rakaat. 20. Sebagaimana surau kita buat amal. Bulan Ramadan kita buat 20. Ada juga buat 8. Hak 8 tu dalam kitab kata 20. Hak 8. Hak 8 ni khilaf di kalangan para ulama. Hak 20 ni, hak ni berlaku 4 mazhab. 4 mazhab semua kata tarawih 20 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi sembahyang pada hari yang pertama 20 rakaat, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Hari yang kedua Nabi sembahyang lagi. Hari yang ketiga Nabi sembahyang. Makin ramai sahabat-sahabat yang turut berjemaah bersama-sama dengan Nabi, sembahyang bersama-sama dengan Nabi. Hari yang keempat Nabi tak keluar. Sebab apa tak keluar? Hari yang kelima Nabi tak keluar sembahyang berjemaah. Hari yang keenam Nabi tak keluar waktu tersebut. Lalu tu Nabi kata, Rasulullah SAW sabda, aku bimbang, aku khawatir diperwajibkan ke atas kalian sembahyang ini. Lalu tu Nabi, kerana itulah Nabi tidak keluar pada hari yang berikutnya. Hari berikut Nabi tak keluar. Hanya Nabi sembahyang sunat tarawih berjamaah ini selama 3 hari sahaja. Hari yang keempat, kelima, keenam Nabi tak keluar kerana bimbang diperwajibkan oleh Allah Ta'ala sembahyang tarawih tersebut. Jadi ulama' pun simpulkan bahawa sembahyang tarawih adalah 20 rakaat. Lagi pula dikuatkan pula sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ambil daripada mana dia sembahyang 20 tu kalau bukan daripada Nabi? Takkan Sayyidina Umar memandai-mandai, maknanya mencipta-ciptakan iaitu bilangan rakaat yang 20 tu. Tentulah ambil daripada Nabi SAW. Maka ulama' kata, menyatakan bahawa dalam kitab-kitab fiqh sembahyang tarawih adalah 20. Ada pun 8 rakaat yang kita sembahyangkan sah, tak jadi masalah. Tapi nak cerita, adakah itu bilangan
rakaat bagi sunat tarawih? Bukan. Tarawih 20. 8 rakaat tu sah-sah sahaja kita melakukan. Begitu. Azan dulu. Sila-sila.
Rasulullah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu Ati Muhammad lillah silata wal fadilah wa syarafa wa darajat rahmatan rafi'ah wa ba'fu maqaman mahmudan lillazi wa'adah innaka la tufliful mi'ad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yaitu bilangan rakaat bagi sembahyang tarawih itu ialah 20 rakaat. 20 rakaat merupakan bilangan sembahyang tarawih. Tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat dan memberi salam. Kata 20 tu dilaksanakan pada setiap 2 rakaat 1 salam. Setiap 2 rakaat 1 salam. Setiap 2 rakaat 1 salam. Tu buat 2. Kalau kita buat 4 terus boleh ke? Buat 4 terus. 4 1 salam contohnya. Ataupun kita buat 4 ada tahiyat awal di tengah-tengah. Adakah sah? Maka tiada sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau buat 4 rakaat terus, hak ni tidak sah. Sembahyang tarawih 2. Tidak boleh dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Dan sunat dinyaringkan bacaan sembahyang sunat tarawih. Sunat dinyaringkan, baca kuat sebagaimana sembahyang isyak dan maghrib. Kerana apa? Kerana ianya pada waktu malam. Maka tiap-tiap 4 rakaat dinamakan 1 tarawih. Dinamakan 1 berehat. Tarawih ni maksudnya berehat, sembahyang rehat. Mana dinamakan sembahyang rehat? Setiap kita buat 4 rakaat, 2 kita rehat. Rehat yang mana kita banyak berdoa pada ketika itu. Biasanya kita baca doa, kita selawat kat tengah-tengah tu. Tu panggil rehat lah tu. Kemudian kita buat pula 2, kemudian kita rehat pula. Diselangi pula rehat sekejap, kemudian kita buat pula 2. Tu dia panggil tarawih. Rehat. Maka tiap-tiap 4 rakaat dinamakan 1 tarawih, 1 berehat. Kemudian lepas kita sembahyang tarawih cukup 20, kemudian sembahyang witir kemudian daripada sembahyang tarawih tadi. Lepas tu baru kita sembahyang witir 3 rakaat. Dan sunat dibawa kunut, yakni sunat kita baca kunut bila? Pada witir nisfu yang kedua daripada Ramadan. Kalau di dalam solat sunat witir, apabila telah sampai kepada nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan, pertengahan daripada bulan Ramadan, maknanya bulan Ramadan tu kalau kata 30, maka bahagi 2, malam yang ke-16. Hari yang ke-15, malam yang ke-16, maka pada malam tersebut sunat kita baca kunut pada witir tersebut. Sunat sebagaimana hak kita amal di tempat kita. Habis kat situ. Wallahu alam. Dan setengah daripada sembahyang sunat muakkad, sembahyang gerhana matahari. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.